Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam SMK Seri Mahkota, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya saya dapat bersiaran secara video untuk kali keduanya. Salam kepada semua guru SMK Seri Mahkota, semua ibu bapa dan penjaga, anak-anak murid SMK Seri Mahkota. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semua berada dengan sihat walafiat di samping kita menjalani kehidupan dalam norma baharu 2.0. Untuk makluman semua, sesi persekolahan tahun 2021 akan dibuka untuk semua tingkatan bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 5 mulai 5 April 2021. Seperti yang kita sedia maklum bahawa peperiksaan SPM 2021 telah pun berakhir pada 25 Mac yang lalu. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana semua murid-murid kita iaitu calon-calon SPM 2021 semuanya sihat dan tidak ada seorang pun yang dijangkiti dengan COVID-19. Jadi bermakna tiada murid yang akan menduduki peperiksaan untuk fasa kedua pada bulan April nanti. Pada hari ini, saya akan mengutarakan tentang garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0. Pertama sekali, saya berharap kepada semua murid, ibu bapa dapat memastikan semua murid yang pertama sekali memakai pelitup muka, ketika bergerak daripada rumah sampailah ke sekolah, dan begitu juga memakai pelitup muka sepanjang masa berada di sekolah dan juga semasa balik dari sekolah. Jadi amalan memakai pelitup muka ini adalah wajib untuk semua guru, murid, kaki tangan dan sebagainya yang berada dalam sekolah. Kerana ini adalah mengikut arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak KPM kepada semua sekolah untuk sesi persekolahan yang hari ini. Jadi saya juga berharap ibu bapa dapat memastikan bahawa anaknya sihat ketika berada di sekolah. Jadi pastikan kalau anak bergejala seperti demam, batuk dan sebagainya, anak tak perlu hadir ke sekolah. Kerana kalau mereka hadir dan jika mereka suhu mereka lebih pada 37.5, maka mereka akan diasingkan sementara waktu sementara kita mengambil suhu kali kedua, iaitu lebih kurang selang 5 minit. Jadi bermakna kalau anak ada gejala-gejala berkenaan, mungkin ibu bapa tak perlulah hantar anak murid ke sekolah dan perlu dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan daripada kerajaan. Jadi langkah murid-murid apabila sampai di sekolah, murid-murid akan mengambil suhu dan dia akan dikawal oleh guru tugas di pintu masuk. Selepas itu murid akan berjalan terus masuk ke kelas masing-masing. Jadi untuk makluman ibu bapa dan anak murid semua, tiada perhimpunan pagi pada setiap hari di mana murid-murid terus bergerak ke kelas masing-masing dan berada di tempat yang telah ditentukan oleh guru masing-masing mengikut meja-meja yang telah ditetapkan. Jadi semasa berada dalam kelas, murid-murid akan berada di tempat duduk masing-masing. Murid-murid tidak boleh bergerak ke meja rakan-rakan untuk dan sebagainya lah. Begitu juga dengan tidak boleh meminjam alat-alatan seperti alat tulis, pen, pensil, pemadam dan sebagainya daripada rakan-rakan. Jadi saya berharap semua murid telah bersedia kerana seperti yang kita sudah maklum, sekolah sudah bercuti hampir 5 bulan. Jadi saya harap murid telah bersedia untuk bersekolah semula dalam keadaan yang norma baru dengan semangat yang baru. Kita menghadapi cabaran 2021. Okey. Bagi murid tingkatan 1, saya alu-alukan ucapan selamat datang, back to school, welcome kepada semua. Ini merupakan tahun pertama bagi murid tingkatan 1 yang akan berada di alam sekolah menengah, di mana mereka adalah yang paling junior. Kalau di sekolah rendah tahun lepas, mereka paling senior dan ini mereka yang paling junior. Saya harap murid-murid tingkatan 1 dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekolahan sekolah yang ada dan dapat mengikut peraturan sekolah. Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa murid-murid akan terus
makan di kelas, makan terus balik di kelas. Di mana pada waktu rehat, murid-murid akan beratur dan bergerak ke kantin untuk membeli makanan dan seterusnya membawa makanan ke dalam kelas dan makan di tempat duduk masing-masing pada waktu rehat. Jadi ini sangat pentinglah kepada murid-murid untuk mematuhi peraturan ini, kerana ini sangat penting. Dan jika ingin ingatkan juga, jika murid tiba-tiba ketika sedang belajar, mungkin mereka sakit, ataupun terasa lain macam, demam ke, nak demam ke, cepat-cepat maklum kepada guru tingkatan yang berada pada masa tersebut. Jadi pihak guru kerajaan akan membawa murid tersebut untuk diukur suhunya. Dan jika suhunya melebihi 37.5, maka murid-murid ini akan diasingkan di bilik isolasi. Jadi di manakah bilik isolasi ini? Bilik isolasi ini berada di surau, di bahagian hadapan, pintu hadapan sekolah, di mana murid akan diasingkan dan akan dihubungilah ibu bapa untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Jadi itu beberapa peraturan lah yang perlu dipatuhi untuk itulah untuk ketika berada dalam kelas. Jadi penjarakan fizikal 1 meter telah dibuat dalam kelas dan sila ikut peraturan jarak-jarak tanda arah yang telah ditentukan, di mana murid-murid mengikut pergerakan tanda arah tersebut, sama ada semasa nak keluar kelas, masuk kelas dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, bahawa di setiap bangunan kita ada 2 sinki air, 2 sinki, di mana pelajar-pelajar akan mencuci tangan. Dan suka saya ingatkan bahawa kita kena amalkan 3W, iaitu wash, wear and worn. Sentiasa cuci basuh tangan. Dan mungkin jika murid rasa tak selesa setiap kali lepas ni, boleh basuh tangan. Dan kita akan sediakan sabun pencuci di sinki berkenaan lah. Dan elakkan 3S, iaitu kawasan yang sesak, sempit dan sembang dekat. Sembang dekat ni maksud dia, ni apa yang biasa kita buat lah. Kita berborak, berbual dengan terlalu rapat dengan kawan-kawan. Jadi ni peraturan yang biasa. Dan untuk maklumat semua, di setiap kelas juga kita ada tampal ke maklumat 3S, 3W dan lain-lain yang perlu dipatuhi. Jadi untuk maklumat semua, penyuraian murid waktu balik, sekolah SMK Seri Mahkota memilih modul 4. Modul 4 ni ialah di mana penyuraian murid secara berperingkat. Jadi bagi tingkatan menengah rendah, mereka akan balik pada jam 1.40 petang. Iaitu murid tingkatan 1 akan balik 1.40, murid tingkatan 2 akan balik 1.45 dan murid tingkatan 3 akan balik 1.50 petang. Bagi menengah atas, tingkatan 4 akan balik jam 2.10 dan tingkatan 5 akan balik pada jam 2.15 petang. Ini bermakna ada selang 5 minit untuk setiap tingkatan, supaya tidak berlaku kesesakan di pintu hadapan sekolah. Jadi saya berharap pada semua murid, bila dilepaskan daripada kelas masing-masing akan beratur, bergerak ke pintu hadapan dalam keadaan yang teratur dan sistematik dan kemudian terus balik. Jadi ini ibu bapa perlu jelas waktu balik, supaya bagi ibu bapa yang mengambil anak-anak, mereka tahulah pukul apa patut mereka tunggu. Jika ni mereka boleh tunggu di pondok, menunggu di hadapan pintu sekolah. Jadi yang pelajar yang bermotosikal ni ingin saya ingatkan bahawa pastikan anda semua ada lesen motor dan memakai helmet. Kerana untuk makluman semua, pada bulan 3 yang lepas, polis trafik daripada IPD Jasin telah membuat pemeriksaan ke atas motor-motor pelajar SPM. Jadi saya harap perkara ini dapatlah, kita tak naklah berlaku pada murid-murid bagi tahun 2021 ini, kerana jika mereka tak ada lesen dan pun jika mereka mengubah suai motosikal, jika polis trafik membuat rondaan dan buat pemeriksaan, anda semua mungkin akan dikenakan saman. Dan kita fahamlah jumlah saman ni bukanlah rendah, agak tinggi. Jadi ini akan membebankan pada ibu bapa semua. Jadi saya harap pada anak-anak murid, khususnya tingkatan 4 dan tingkatan 5, pastikan yang pertama anda memiliki lesen, yang kedua anda memakai helmet. Jadi untuk hari Isnin, semua murid akan memakai baju kemeja putih, seluar hijau dan bertali leher bagi lelaki. Dan pastikan anda akan ada nama tag nama anda yang dijahit, yang ditempa di kerusi untuk anda jahit pada bila anda dapat nantilah
pada hari Selasa, kita sekolah dah ambil keputusan semua murid akan memakai t-shirt sekolah warna purple. T-shirt sekolah warna purple pada hari berkenaan. Dan pada hari Rabu, semua murid akan memakai pakaian uniform masing-masing, iaitu sama ada t-shirt ataupun uniform yang lengkap. Saya harap pada tahun ini semua murid akan memakai pakaian uniform pada setiap hari Rabu. Jadi pada hari Khamis, mereka akan memakai uniform sekolah, kecuali yang ada PJ. Kalau ada PJ, mereka akan memakai t-shirt rumah sukan. Jadi untuk hari Isnin, pada asasnya adalah semua uniform sekolah. Tak ada yang pakai t-shirt. Okey. Kemudian pada hari Jumaat, semua murid akan memakai baju Melayu yang lengkap. Maksud dia lengkap ialah bersampin dan memakai songkok warna hitam. Songkok warna gelap lah, hitam. Songkok. Jadi tak bolehlah pakai songkok putih dan sebagainya. Semua murid perlu memakai pakaian yang lengkap. Jadi saya harap tahun ni murid-murid, khususnya murid-murid yang lama dan murid yang baru akan terus memakai baju Melayu mulai daripada minggu pertama persekolahan hinggalah ke tamat persekolahan pada tahun 2021. Alhamdulillah pemulangan butek dan telah dilaksanakan pada tahun ini, dan murid-murid juga telah dibekalkan dengan buku-buku teks untuk tahun 2021. Saya berharap buku tersebut dapat dijaga dan juga untuk makluman semua, buku tersebut telah dibalut dengan plastik oleh pihak jadukuasa SPBT sekolah. Saya harap dapat jaga dengan baiklah, kerana buku itu adalah hak kerajaan yang akan digunakan oleh generasi yang selepas ini. Kerana untuk makluman semua ialah kita berikut KSSM dalam format yang baru untuk SPM. Okey, tentang persekolahan, tentang peperiksaan. Jadi pada murid tingkat 1 kita akan adakan ujian selama 1 jam untuk 4 mata pelajaran, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains, untuk menguji tahap pemahaman murid-murid pada minggu pertama. Dan bagi murid tingkatan 2, 3, 4 dan 5, kita akan adakan ujian pada minggu yang ketiga. Ujian untuk menguji pemahaman murid tentang PDPR yang dilaksanakan mulai 20 bulan sehinggalah ke akhir bulan Mac yang lepas. Jadi peperiksaan itu adalah 1 jam. Jadi saya harap perkara ini jelaslah tentang peperiksaan, kerana murid-murid perlu bersedia. Kemudian tentang sumbangan yuran. Untuk sumbangan yuran pada segi apa, bagi PIBG, sumbangan PIBG, satu keluarga adalah RM50. Satu keluarga adalah RM50, dan yuran kecemerlangan bagi tingkatan 3 dan tingkatan 5 adalah RM30 untuk setiap individu. Bermakna kalau ada seorang ibu bapa tu ada anak tingkatan 3 dan tingkatan 5, dia kena bayar 30, 60. Dan PIBG-nya RM50. InsyaAllah PIBG pun tahun lepas tak dapat mengadakan banyak aktiviti kerana kita bercuti. InsyaAllah untuk maklumat ibu bapa, kita akan mengadakan Masya Agung PIBG selepas raya nanti. Tidak akan adakan pada hari Sabtu. Kerana ini yang dibenarkan oleh pihak KKM pada hari hujung minggu saja. Yang diari dalam oleh orang AJK PIBG saja. Kepada murid-murid sekalian, seperti yang kita sedia maklum bahawa murid telah mengikuti PDPR 2.0 yang bermula daripada 20 Januari hinggalah kepada bulan Mac yang lepas sebelum cuti penggal. Terima kasih. Dan atas penghormatan murid, insyaAllah ada anugerah untuk murid yang sentiasa mengikuti kelas-kelas ber-PDPR berkenaan. Dan bagi murid-murid yang tak dapat ikuti, jangan risau, guru akan terus membantu anak-anak murid yang berkenaan. Berkenaan dengan modul, kita dah edarkan modul 2.0 pada hari yang lepas, pada bulan Februari yang lepas. Saya berharap murid-murid dapat menyiapkan modul dan membawa modul tersebut untuk diserahkan oleh kepada guru, untuk guru tanda apa jawapan-jawapan yang telah dibuat oleh murid. Dan murid akan dapat balik modul tersebut untuk rujukan, untuk dibaca pada masa akan datang. Tentang perkara lain, tentang co-curriculum, insyaAllah kita akan laksanakan selepas raya nanti. Cuma pendaftarannya telah dilaksanakan dan ada juga murid-murid yang terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Jadi tentang perkara lain, saya harap tentang peruntukan, tentang bantuan awal persekolahan, kita telah edarkan. Dan bagi yang tak
mohon yang masih tak ambil walaupun layak, cepat-cepat, kerana kita perlu pulangkan duit. Jika murid-murid tak mohon, duit kita perlu pulangkan balik kepada kerajaan. Kerana ada lagi duit yang masih belum diambil. Jadi saya harap tolonglah ambil perhatian siri perkara ni. Duit 100 tu walaupun tak banyak, tapi mungkin amat berharga kepada anak-anak murid lah yang layak, khususnya. Dan bagi ibu bapa, kepada ibu bapa, jika ada sebarang masalah, ada sebarang kemusykilan, bolehlah datang sekolah, pejabat sekolah saya rasa terbuka. InsyaAllah, kita boleh berbincang, boleh bermusyawarah dan mencapai kata sepakat. InsyaAllah, segala hajat tuan-tuan jika datang sekolah, insyaAllah pihak sekolah akan cuba tunaikan hari tersebut supaya tuan-tuan datang dengan harapan, pulang dengan kegembiraan, kerana masalah telah dapat diselesaikan. Okey, tentang pertukaran kelas, kerana ada isu, murid-murid nak, anak-anak tuan-tuan ada yang nak pindah kelas. Perkara ini bukan kita perlu buat selidik dululah. Ada beberapa perkara yang akan dilaksanakan oleh unit HEM, unit kaunselor, berdasarkan kenapa anak tuan diletakkan di kelas tersebut. Kalau nak pindah pun ada, kita kena rujuk beberapa perkara lah, berdasarkan analisa psikometrik, berdasarkan minat jari dan sebagainya. Itu beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Jadi kemudian satu lagi tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan bahawa SMK Semenuk Kota adalah sekolah transformasi sekolah kohort 5. Kemudian sekolah ini juga terlibat dengan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita anak-anak ini berfikir di luar kotak lah, maksudnya dia berfikir yang jauh akan datang, bukan saja berfikir perkara yang biasa, perkara yang biasa. InsyaAllah guru-guru sekolah saya akan cuba membina anak-anak kita supaya mereka lebih hebat lagi yang boleh berfikir di luar kotak. Kemudian satu lagi adalah program SUMUR, SUMUR, Sasia Unggul Murid. Sasia Unggul Murid ni senang je tuan-tuan. Dia dalam masa biasa kita nak jadikan anak-anak kita ni orang. Orang maksudnya orang yang berjaya lah. Walaupun murid tu tak pandai, mungkin murid tu tak berjaya dalam peperiksaan, tapi dia jadi orang yang baik, yang ada tingkah laku yang baik. Jadi SUMUR ni dia, kalau ni lah program bagi memberi pengetahuan dan membina kesan di samping untuk menilai amalan murid secara berterusan. Kita nak jadikan anak murid kita baik, berdasarkan 3 perkara, iaitu berbudi bahasa, jati diri dan penampilan diri. Semua sekolah di Melaka terlibat dengan program SUMUR pada tahun 2021. Jadi saya harap pendapat ringkas daripada saya tentang sesi persekolahan. Hari sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah melaksanakan PDPR, dan guru-guru pun tak sabar nak sambut murid-murid untuk sesi bersemuka yang dah lama kita tinggalkan pada tahun lepas, insyaAllah. Dan insyaAllah juga kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada PIPG sekolah kita yang diketuai oleh YDP-nya Cik Khalid Lambak, dan barisan AJK-nya yang banyak membantu sekolah dalam semua aspek. InsyaAllah kita berjanji akan menjadikan anak-anak tuan-tuan orang berdasarkan program-program yang kita akan laksanakan pada tahun 2021 ini. Sekali lagi, selamat kembali ke sekolah, back to school, kepada semua anak-anak, semua anak murid pada tahun 2021. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.